Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. Sidang ikhwah dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tengok keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Tuhannya dalam bulan Ramadan. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salah seorang yang terlalu kenal Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang selalu mendirikan atau mengerjakan amal ibadat dengan sempurna, tidak kurang sedikit pun. Bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia mulakan ibadat dia daripada sedikit ke banyak ke lebih kuat pada tu lagi. Tujuan tidak bukan untuk nak menyampaikan martabah dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mula daripada ringan kepada berat, sehingga menjadi satu benar senantiasa dan biasa untuk dia. Sebab itulah dah kita dapati Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bagaimanakah kita nak ikut? Bagaimanakah kita nak turut? Bagaimana kita nak bercontoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan agama dan dia telah sampai kepada peringkat yang tinggi dengan sebab usaha dan kesungguhan. Syurga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mudah-mudah. Syurga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan buat wilpah-lepah. Syurga Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh. Sebab itulah bila kita bersungguh, Allah akan hidayah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada kami, pada jalan kami, dalam ibadat untuk kami, barulah Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan hidayah dia kepada jalan yang lurus. Betullah kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan khususnya dia solat tahajud, solat qiyamul lail sehingga bekok kaki dia. Kadang-kadang tertafattar, pecah. Bekok saja tak ada, tak apa lagi. Pecah pula. La ilaha illallah. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita pun nak tanya juga, kenapa Rasulullah kacau? Kerana Rasulullah usaha bagi itu sampai ke bekok. Tapak kaki, bekok, kaki-kaki, bekok. Sehingga pecah. Kehirauan atau heraunya kita, al-hirah ni pelik. Herang lah. Bahasa kita ni heran. Kena Rasulullah ni Tuhan ampun dosa dia dah. Dan Tuhan tu rahmat pada dia dah, jamin dia tu syurga dah, tapi kenapa dia tu
terlalu banyak ibadat, terlalu usaha dan kacau selepas lagu tu. Kita duk seki macam tu ada dah orang duk seki sebelum pada kita. Siti Aisyah dia tanya Nabi SAW. Sebab kita tanya ni lah, kenapa hai Rasulullah, kamu ni duk banyak lagi duk berusaha bersungguh sehingga bekak, sehingga pecah kaki-kaki. Jawabnya Rasulullah SAW dengan lafaz yang mulia, dia kata, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku boleh tergolong, boleh tercatat, boleh ditanda sebagai seorang hamba yang selalu syukur pada Allah. Dia nak tunjuk kata dia tu bersungguh supaya Allah SWT tanda dia, tulis, cetak nama dia dalam gulungan orang yang selalu bersyukur pada Allah SWT. Saudara dikasihi, itulah kesungguhan dia nak tunjuk kata dia ni syukur pada Allah SWT. Ini yang kata keadaan Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Bersama, bagaimanakah dia tu bersama dengan Allah SWT. Bagaimanakah dia tu menghadapi Allah SWT. Lagi pula kita dapati Rasulullah SAW, saudara dikasihi, bahwasanya Rasulullah SAW, dia tu bila dia baca Quran, bila dia semaya, dapati dia tu menangis sungguh-sungguh. Dia tiap sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh. Acip tiap, acip ngisak kita sampai tahu turak kita. Nampak tu? Ini Rasulullah SAW. Berkata Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu, dia kata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil ar-raha minal bukai sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Bila dari masa solat dia tu, aku bunyi di dada dia tu suara sepengah suara, apa yang kata batu kalau kita dikisar berah. Ini sepengah. Dah kata dada dia tu bunyi sepengah ada wahak. Menangis. Sepengah apa? Takut pada Allah SWT. Dan menangis. Sepengah orang ada ia menangis tak ada punya suara. Bagaimanakah menangis tidak punya suara? Kalau punya suara ni tak, hari tak. Sepengah duduk menangis. Allahu Akbar. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah biasa, bukanlah tamada, bukanlah itu. Saudara dikasihi. Juga dicerita pada kita oleh isterinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa yang dia dapat menyaksi dengan mata dia sendiri, dan dia tu dapat berada dalam peristiwa tu. Dia kata, lamma kana lailatun min al-layali qala ya Aisyah darini ata'abbadu li rabbi, qalat wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarraka, qalat faqama fatatahhara thumma qama yusalli, qalat falam yazal yabki hatta balla hijrahu, qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu, قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. Saya mengakhiri ayat.
La ilaha illallah. Satu malam Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia telah cerita bahawasanya bila datangnya atau bila tibanya satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Rasulullah oyak cerita kepada Aisyah, "Hei Aisyah, dharini ata'abbadu li Rabbi." Hei Siti Aisyah, cuba tinggal aku, biarlah aku nak beribadat kepada Tuhanku malam ni. Siti Aisyah berkata, "Wallahi, demi Allah, aku suka duduk dekat kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku suka apa yang kamu suka ya Rasulullah." Maka Siti Aisyah kata, maka Nabi bangun pergi ambil wuduk, kemudian bangun semaya, berdiri semaya. Dia kata, Siti Aisyah cerita kata, Nabi SAW duk menangis, duk bertiak sehingga basah bilik dia. Kemudian nangis pula, lagi duk menangis, duk bertiak lagi sehingga basah janguk dia. Rasulullah SAW. Kemudian menangis pula sehingga basah tepak apa? Al-ard. Hafal dia tu basah. Dia macam mana Rasulullah? Macam basah tepat solat. La ilaha illallah. Duduk semaya tahajud sampai kepada basah. Basah janggut, basah tiak sungguh-sungguh lah. Masya Allah, Masya Allah. Dia menangis, dia tiak sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Sampai kepada waktu yang bila mari nak royak pada Rasulullah, kata nak minta izin, nak nak azan. Nampak tu? Bila mari pak, dia panggil Nabi SAW, nak minta izin dengan Nabi SAW. Dapati Rasulullah duk menangis. Nampak Rasulullah tu penuh dengan air mata. Nampak Rasulullah tu basah janggut-janggut, basah pak semaya. Masya Allah. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki?" Hei Rasulullah, kenapakah kamu menangis wahai Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah jawab kata, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh jadi dapat jadi seorang hamba yang syukur pada Allah? Tak bolehkah aku nak tunjuk kata aku syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kerana apa? Kerana turun kepada aku di malam tadi satu ayat yang wailul liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Satu ayat ni celakalah bagi orang yang, benasalah bagi orang yang dengar tapi tidak ambil fikir, dengar tapi tidak tadabbur. La ilaha illallah. Oleh itu, inilah kata Rasulullah SAW. Dia buat contoh pada kita. Katanya dia tu masih nak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana, dengan satu hadis yang tadi kita dapati dia tu solat sehingga bekak, sehingga pecah kaki-kaki dia. Dan dalam ayat hadis ni pula dia tiak sehingga apa tu? Sehingga dia tu membasahkan bilik tidur dia, membasahkan janggut dia. Bila ditanya kenapa Rasulullah buat macam tu, sedangkan Rasulullah telah diampunkan dosa, diampunkan dosa yang lalu dan akan datang, jawabnya mudah-mudah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh jadi seorang hamba yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua tu kita dapati kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang hamba yang biasa, dia pun anak ada juga. Dan dia yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sedia bagi dia. Dan dia tahu kata Tuhan itu sedia dah bagi dia, tapi dia tu nak tunjuk kata kesyukuran yang lebih penting lagi. Kalau kita mikir kita ni, kita tak tahu ke mana lagi kata Allah nak tanya kita daripada ahli syurga ke, ahli neraka ke. Tapi kita tidak bersungguh. Kita duduk main-main, kita duduk galik-galik. Itulah yang kata dia bersungguh Rasulullah SAW dan dia takut. Dan dia apa? Dia takut Allah Subhanahu wa taala tak terima. Ni. Dia yakin katanya Allah Taala letakkan dia tempat yang tinggi. Allah jamin syurga bagi dia dan Allah beri pada dia dengan kesabaran dia, dengan kesungguhan dia. Tapi lepas daripada dia bersungguh tu, dia ada sifat ikhbat. Apa ikhbat ni? Ikhbat ni mana kata dia takut Allah Subhanahu wa taala tak terimakan amalan dia. Sebab itulah dia tu merendahkan diri dia. Dan dia tu tawadhu' dan dia berharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapati ada ibadat kasih pada Allah, cinta pada Allah, ada ibadat keluar taat Allah, ada ibadat ada harapan, ada penggata harapan kuamuang hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok kita pula. Apakah hal kita? Apakah keadaan kita pada masa sekarang ni? Pada masa yang seorang dari kita tu buat mudah-mudah, buat main-main dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Buat main-main dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semaya, poso, maksiat banyak. Maksiat tak cukup lagi. Sore boleh duk bagi pada orang kata. Duk berjanguk, duk dengar lagu, duk buat segala maksiat. Nampak tu? Sekadar dia tak apa lagi, tapi duk chat, biar orang tengok, biar orang dengar, duk hantar lagi, duk share lagi, duk gapo. Hati kita tak ada duk taubat mana hati. Hati kita tak suka taubat. Tak suka beribadat. Kalau beribadat wak sudah wak lepas. Depan kata bahasa Sia kata tamhai sit. Itu panggil kata kelemahan saudara dikasihi. Lemahnya kita dalam kita nak menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Apa hak sakut dengan Allah? Wak wi akhir-akhir lewat. Semaya juga, semaya sudah, semaya wi sah-sah. Semaya wi gitu-gitulah. Itu saudara dikasihi tidak betul dan tidak penuh. Kita takut pada Allah. Tetapi kita tak ada ikut apa yang Allah Taala perintah pada kita. Bahkan kita masih lagi lalai, masih lagi galik. Bila dalam waktu solat pun kita lewat. Bila Quran pun kita tak ada acak. Bila berzikir kita tak ada. Bila doa kita malah. Itu mengata sifat manusia dalam keadaan sekarang. Lepas tu rasanya selamat daripada kemarahan Allah. Rasanya tak apa kali. Dakwah tak apa kali. Bahkan dia mancai kata dia ni selamat syirak. Bahkan dia tu mancai kata dia tu akan dapat syurga syirak. Tak ada rasa takut Tuhan tak timu. Takut Tuhan kata tolak amalan dia. Tak ada harap mana. Dia kata kita kena jaga-jaga situ. Oleh itu, mari sama-sama kita mari ambil contoh seperti mana Rasulullah SAW buat contoh untuk kita. Ini kita boleh buat beberapa titik Rasulullah SAW
beberapa titik terhadap amalan Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Di antaranya tadi ke apa? Di antaranya tadi iaitu kita dengar Rasulullah tu berdiri sehingga bekok tumit-tumit. Bekok kaki-kaki bahkan pecah. Kaki-kaki Rasulullah SAW. Kemudian pula kita mai tengok pula Rasulullah SAW, dia tu puasa bagaimanakah dia puasa. Puasa Nabi ni macam mana? Puasa Nabi ni cara mana? Barulah kita sedap kita beribadat. Sebab itulah kita dapat bahawasanya mari datangnya Ramadan sekali kita kena beri peringatan sedikit, takut kita lupa. Oleh itu di antara titik-titik berat yang kita dapati dalam puasa Nabi SAW di bulan Ramadan, pertama kali Rasulullah SAW dia tu selalu menjaga buka puasa dan menjaga apa? Menjaga makan sahur. Selalu jaga buka puasa, selalu jaga makan sahur. Yang ingat main-main. Kadang-kadang kita tak apa buka puasa pagi, tak apa. Kita tak lapar lagi, bukan masalah lapar, tak lapar. Kita boleh duduk lagi sampai Isya. Bukan masalah tak lapar, boleh duduk lagi, tak boleh duduk. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Begitu juga sahur. Tak apa sahur saya nak tidur. Tak apa sahur saya dah nak sahur, tak apa. Bukan kita nak situ kata tubuh kita ni gagah, kita ni boleh hungar, boleh lari, boleh main bola berjejer, makilah berjejer, tahu dah. Tetapi ini adalah satu sunnah Nabi SAW mengata untuk kita tu dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, Rasulullah SAW selalu segera apa? Segera buka puasa. Segera buka puasa. Nampak tu? Cara dia buka puasa sebelum daripada nak sembahyang maghrib. Begitu juga dia tu melewatkan makan sahur sehingga kepada belum azan fajar yang kedua. Sedikit ya beberapa pengata dengan rakyat atau dengan masa baca Al-Quran 50 ayat misalnya. Yang ketiga pula Rasulullah SAW dia buka puasa dengan buah rutab atau buah tamar atau air. Begitu juga dia tu menggalakkan kita supaya kita buka puasa dengan perkara ni saja. Lepas tu kita pergi semaya lah. Klik mari lepas tu kita makan golai tak ada gapo insya-Allah. Ini memang sunnah Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah menggalakkan supaya kita makan tamar. Makan tamar ketika mana? Ketika kita nak gapo tu? Ketika kita nak makan sahur. Yang keempat pula kita dapati Rasulullah SAW dia tu tawadhu'. Gapo tawadhu'? Tawadhu' mana kata merendah diri dalam dia berbuka puasa. Dan merendah diri biasa tamadar dalam dia tu makan sahur. Kita dapati Rasulullah SAW kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun rutabatin fatamaratin fatumairatin fa in lam takun tumairat hasawatin mimma. Nabi SAW dia buka puasa tu belum daripada dia nak semaya, buka dengan buah rutab, beberapa biji rutab saja. Kalau tidak ada rutab, dia makan tu buah tamar. Tamar ni tamar kering, dan rutab ni dia nak mekar sikit. Kalau tak ada buah tamar, dia hasawatin mimma, dia makan air beberapa hirutan daripada apa? Daripada air itu. Itulah pengata di antara sunnah Nabi SAW dia tu dalam dia tu berbuka puasa dan dia berpuasa dan dia tu makan sahur. Itulah yang saya boleh bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.